Kita teruskan dengan example kedua. Okey, saya akan tunjukkan macam mana contoh soalan berkenaan dengan exponential Fourier series. Okey, dan soalan ini kerap ditanya dalam peperiksaan akhir dan biasanya memang keluar soalan jenis macam ni. Soalan akan bagi signal ataupun graph. Okey, dan kita kena menyelesaikan atau kita kena mendapatkan equation dalam bentuk complex exponential Fourier series. Okey, jadi contoh soalan dia adalah pada example 2 ni. Determine the complex exponential Fourier series. A square wave xt is shown in figure below. Okey, jadi diberi square wave ataupun signal ni, okey, signal xt ni, okey, dan kalau kita tengok signal xt ni dia periodic. Okay, dia berulang. Kita boleh jangkakan dia punya pattern signal tersebut. Okey, dan kita akan tengok dia ada dua amplitude lah. Amplitude dia iaitu A. Okey, dan di bawah dia kosong. A kosong, A kosong, A kosong, dan setiap step ini, okey, diselangi dengan kosong hingga T0 per 2, kemudian T0 dan seterusnya lah. Disebabkan graf macam ni lah, kita perlu mencari exponential Fourier series. Macam mana kita nak mendapatkan exponential Fourier series bagi graf ini adalah kita kena gunakan rumus yang telah kita pelajari tadi lah. Okey, jadi di sini saya tunjukkan apa step pertama yang kita kena buat adalah kita kena keluarkan function untuk graf ini. Okey, contohnya yang pertama saya ikut dia. Okey, saya mulakan dengan ini adalah graf xt. Jadi saya mulakan dengan xt sama dengan, okey, saya keluarkan dua amplitude iaitu A. Okey, dan satu lagi adalah kosong. Okey, untuk A dia bermula daripada kosong, okey, T hingga kosong hingga T0 per 2. T0 per 2. Okey. Yang kedua, kosong. Kosong, okey, kita ambil pada T0 per 2. Okey. T sehinggalah kepada T0. Sehingga kepada T0. Okey. Jadi untuk nak menyelesaikan soalan macam ni, biasanya kita ambil untuk one cycle. Okey, kita tak perlu terus T0 yang kita ambil T0 dan ke atas ni tak perlu. Daripada graf sini kita dah dapat tahu dia punya pattern-pattern yang seterusnya. Okey. Okay, jadi untuk dapatkan complex exponential Fourier series, okey, kita kena refer kepada formulanya. Okey, jadi formula untuk complex exponential Fourier series adalah xt sama dengan sum infinity k equal negative infinity ck exponent negative j k omega naught t. Okey, dan ini adalah formula untuk complex exponential Fourier. Bila selesai langkah pengiraan kita, jawapan akhir mesti dalam keadaan macam ni. Okey, tapi sebelum tu kita juga perlu dapatkan nilai ck. Okey, jadi kita keluarkan dulu rumus ck dan juga c0. Okey, kita ada ck dan juga c0. Okey, formula untuk ck adalah 1 per t0. Okey, integration xt exponential negatif j k omega naught t dt. Okey, dan bila k sama kosong, c0, okey, sama dengan 1 per t0. Okey, t0 xt dt. Kenapa? Sebab bila k kosong, okey, bila sini kosong, jadi eksponen kuasa kosong dia jadi 1. Okey, jadi ini nak memudahkan kita kira. Okay, sebab bila kita menggunakan Fourier, complex exponential Fourier ni, kita perlu membuat setiap nilai k. K kosong, 1, K2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 1, K sama dengan 2 dan seterusnya. Sehinggalah ke infinity. Jadi macam mustahil untuk kita jalankan sehingga kepada infinity. Jadi sebab itulah kita kena gunakan Fourier. Kerana Fourier ni kita boleh dapat ramalkan, kita dapat janakan equation yang seterusnya. Kita akan teruskan. Jadi untuk nak memudahkannya, biasanya kita akan mulakan dengan C0. Okey, bila dah ada formula untuk C0, kita masuk nilai saja. Okey, jadi kita masukkan xt dekat sini ada 2, iaitu A dan juga kosong. Okey, jadi kita masuk nilai. Jadi C0 sama dengan 1 per T0. Okey, kita buat dengan A dulu. A dt iaitu A kosong hingga T0 per 2 tambah dengan kosong dt
Kosong dt dia bermula pada T0 per 2 sehingga ke T. Ni T0 per 2 sehingga ke T0. Okey. Jadi kita kami 1 per T0. Kami A, kita akan dapat AT. AT T0 per 2 kosong tambah kami kosong akan dapat kosong. Okey. Jadi seterusnya kita buat yang seterusnya. Jadi A ni kita boleh keluarkan ke depan. Jadi A per T0. Okey, dan T0 per 2 akan masuk dalam T. Okey, T0 per 2 tolak kosong. Kosong masuk dalam T, tolak kosong. Okey, dari sini kita boleh cancelkan. Kita dapat A per 2. Okey, jadi dekat sini proses integration sangat penting. Okey, macam mana A ni dapat AT? Itu proses integration. Saya tak boleh nak cerita kerana jika anda tak ingat integration, jadi masalah untuk anda buat. Okay. Sama juga dengan contoh ni. Macam mana nak kame 1? Kame 1, you akan dapat kame 1 dt, you akan dapat t. Okay. Kame dt, you akan dapat t juga. Kenapa? Sini mewakili 1. Ataupun kalau you kame 1 du, okay, you akan dapat u. Bergantung kepada nilai di belakang. Okay, itu basic pada pengamiran lah. Okey, kita dah dapat C0. Okey, seterusnya kita akan buat CK. Okey, untuk CK, kita salin formula CK. CK sama dengan 1 per T0. Okey. XT eksponen negatif J K omega naught T dt. Okey, sama macam tadi. XT ni dia mewakili A dan juga kosong. Jadi, salin balik 1 per T0. Okey, kita mulakan dengan A. A dia bermula tadi daripada kosong hingga T0 per 2. A eksponen negatif J K omega naught T dt tambah seterusnya kosong eksponen negatif J K omega naught T. Kosong tadi dia bermula daripada T0 per 2 sehingga kepada T0. Okay, next kita kamikan 1 per T0. Okay, yang kat sini you all kena ingat macam mana nak kami eksponen. Okey, nak kami eksponen. Jadi pada kes ni A ni saya boleh keluarkan ke depan. Jadi keluarkan A kat depan lah. A kat depan. Jadi kami eksponen negatif JK omega naught, dia akan dapat eksponen negatif JK omega naught T bahagi negatif JK omega naught. Tu untuk pengamiran integration. Kalau tak ingat sila refer balik buku matematik berkenaan dengan integration. Saya tunjuk sikit contoh dia. Kami ET, okay, dt you akan dapat eksponen T. Tapi jika kami eksponen 2T dt, you akan dapat eksponen 2T bahagi 2. Maknanya kita salin balik atas. Kuasa ni kita bezakan dia, tulis di bawah. Okay, ni untuk peringatan sajalah. Okay, tambah kami kosong, dapat kosong. Jadi tak perlu kita selesaikan lah. Okey, seterusnya kita kena masukkan nilai T0 per 2 dan kosong. Kita masukkan. Jadi A per T0 saya kekalkan. Okey, kita masuk ke dalam T. Okey. Eksponen negatif JK omega naught T iaitu T0 per 2. Okey, bahagi dengan eksponen JK omega naught. Tolak dengan dia tolak eksponen negatif JK omega naught. Okey, T kosong bahagi dengan negatif JK omega naught. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya nak permudahkan lagi, kita tahu bahawa omega naught adalah sama dengan 2 pi f ataupun sama dengan 2 pi bagi T0. Omega naught sama dengan 2 pi bagi T0. Yang tu pun kita boleh gantikan ke dalam omega naught untuk permudahkan lagi equation. A sama dengan T0. Okey. Eksponen negatif JK. Okey, kat sini kita masukkan 2 pi T0. Okey, T0 per 2. Okey. Negatif JK 2 pi bahagi T0. Okey, tolak. Okey, eksponen negatif JK 2 pi T0
darat kosong. Negatif JK 2 pi bagi T0. Okey, tapi kat sini kita tengok eksponen negatif JK 2 pi T0 darat kosong. Bila darat kosong, semua jadi sini jadi kosong. Eksponen kuasa negatif kosong atau eksponen kosong dia sama dengan 1. Jadi kat sini dia dah permudahkan lah. Jadi kita tengok A per T0. Saya sambung. Okey, kita salin balik. Okey, dekat sini kita tengok dia boleh cancel. Dia ni pun boleh cancel, kan? Okey, yang ni jadi dia boleh jadi eksponen negatif JK pi, okey, per negatif JK 2 pi bagi T0. Okey, tolak sini 1. Okey, negatif JK 2 pi bagi T0. Okey, seterusnya. Okey, pembawah dia sama, kita boleh sekalikan. Okey, bila pembawah sama kita boleh sekalikan. Dan kalau boleh pembawah ni kita jadikan positif. Jadi kita jadikan dia positif, maksudnya negatif ni kita jadikan di atas ni. Jadi sini sini positif. Jadi kita buat lah. Jadi A per T0. A per T0. Okey, positif dengan negatif dia akan jadi negatif lah. Negatif eksponen negatif JK pi. Okey. Lepas tu negatif dengan negatif dia akan jadi positif. Itu per dia dah sama. Penyebut dia pembawah dia dah sama. Per T0. Okey. Dan sini pun dia boleh cancel ni. Dengan T0 dia boleh cancel. Okey, dan biasanya positif kita letak kat depan lah. Kita susun biar cantik sikit, kita letak dia di depan. Okey, A per 1 tolak eksponen negatif JK pi per JK 2 pi. Okey, dan dekat sini kita gunakan satu formula, iaitu formula dalam matematik ataupun dalam Fourier ni, iaitu eksponen J pi sama dengan cos pi tambah J sin pi, dia sama dengan negatif 1. Jadi yang ada eksponen J pi ni kita boleh gantikan dia sebagai negatif 1. Kita boleh gantikan dia dengan negatif 1. Jadi kita letakkan maknanya eksponen J pi. Okey, eksponen J pi ni, okey, kita boleh ganti 1 tolak eksponen J pi, dia jadi negatif 1. Negatif 1 kuasa K lah. Okey, dia tinggal kuasa K. Okey, dia kuasa K bahagi dengan JK 2 pi. Okey, sampai sini kita perlu selesaikan lagi sikit lagi, iaitu kita ada K. K ni kita boleh ganti dengan apa-apa nilai. K ni kita boleh gantikan dengan nilai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Tapi kat sini dia sebab dia kuasa, sebab dia 1 saja. 1 ni bila kuasa dengan apa-apa dia still 1. Okey. Cuma beza dia negatif 1 kuasa 1 dia negatif 1 lah. Tapi kalau negatif 1 kuasa 2 dia jadi 1. Dia jadi maknanya antara negatif 1 dengan 1 saja. Okey, kalau negatif 1 kuasa 3 dia akan jadi negatif 1. Negatif 1 kuasa 4 dia akan jadi 1. Jadi dekat sini beza dia adalah K tu untuk nombor ganjil dan nombor genap saja. Jadi kita gantikan dulu dengan kita try CK even. Itu nombor genap, CK even. Kita try ganti A 1 tolak negatif 1 even. Even kita ganti 2. JK 2 pi. Okey, bila ganti 2 dia akan jadi 1. 1 tolak 1 kosong. Jadi dia kosong saja. Okey, kalau CK odd. CK odd A 1 tolak negatif 1. Okey, odd kita ambil katakan 1. Okey, JK 2 pi. Okey, 1 plus 1 ni 1 lah. Jadi 1 tolak ni 1 dia jadi tambah. Jadi 1 tambah 1 jadi 2. Jadi akan dapat A 2 per JK
2 pi. Jadi kat sini dia boleh cancel. Okey, last kali dia akan dapat A per JK pi. Okey, jadi kita dapat nilai CK. Kita dapat nilai C0 dan kita dah dapat nilai CK. Okey, dan seterusnya bila kita dah dapat nilai CK, kita pergi balik kepada formula asal kita, formula complex exponential Fourier. Okey, kita ingat balik formula dia adalah xt, okey, sum of infinity k sama dengan negatif infinity ck eksponen negatif jk omega naught t. Okey, ni formula dia. Jadi nilai ck kita dah ada. Sum di sini bermaksud kita kena senaraikan semua ck. Okey, kita kena senaraikan semua ck bermula daripada negatif infinity sehingga ke infinity. Okey, k daripada negatif infinity sehingga ke infinity. Sehingga k infinity kita kena senaraikan. Contoh dia apa? Maksudnya banyaklah nombor dia, daripada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya sampai kepada negatif infinity. Okey, kepada infinity. Okey, jadi kita tak perlu buat semua, kita ambil contoh. Kita ambil daripada start pada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kita kena susun equation CK, equation complex exponential Fourier kita ni mengikut nombor ni lah, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Okey, jadi yang kita dah ada adalah nilai C0 dan juga CK odd. CK even kita adalah kosong, jadi tak perlu. Jadi kita kena ambil CK odd dengan CK not saja. C not kita adalah, kita cek tengok balik C not kita. Okey ni. C not kita adalah A per 2. Jadi kita buat A per 2. Okey, jadi kita mulakan dengan A per 2. Okey, tambah dengan CK odd. CK odd kita adalah ni. A JK pi. A JK pi. CK eksponen negatif jk omega naught t. Okey. Untuk C0 kita tak perlu letak eksponen jk omega naught t. Kenapa? Sebab naught maksudnya k itu sama kosong. Maksudnya k sama kosong. Jadi bila letak k sama kosong, dia eksponen kuasa kosong, dia 1. Dia 1 je. Jadi tak perlu letak eksponen negatif jk omega naught. Okey, ni formula kita akan pakai. Jadi kita kena masukkan setiap nilai-nilai k ni ke dalam equation ni. Jadi kita mulakan, okey, kita katakan daripada negatif infinity lah. Negatif infinity. Okey, maksudnya kat sini kita akan masukkan nilai k. Kita akan ambil yang ni hanya untuk k sama kosong saja. Okey, ni untuk k sama kosong. Okey, k sama kosong only. Okey, jadi untuk negatif 2 dari 1 kita akan ambil persamaan ini. Okey, cara dia kita masukkan nilai k. Jadi okey, tapi kita nak masuk kepada k negatif 2 tak boleh. Kita nak masuk k negatif 2, kita tahu bahawa even kosong. Jadi kita tak boleh letak kosong negatif 2. Negatif 2 dan 2 tak boleh. Jadi kita ambil sebelum negatif 3 lah. Negatif 3 dan juga 3. Okey, kita start dengan negatif 3. Jadi A per J K negatif 3 pi. Okey, eksponen negatif J negatif 3 omega naught t. Okey, tambah kemudian negatif 1 A J negatif 1 pi eksponen negatif J negatif 1 omega naught t. Okey, seterusnya kosong. Kosong kita dah ada A per 2 tambah A per 2. Senang je. Okey, lepas tu kita ambil 1 tambah A J 1 pi eksponen negatif J K1 omega naught T tambah 3 A J K3 3 pi eksponen negatif J 3 omega naught T tambah seterusnya. Kita tak titik-titik je menunjukkan signal ni ada lagi sehingga kepada infinity. Jadi ini adalah jawapan kita yang terakhir. Jadi itu adalah
kaedah untuk menyelesaikan complex exponential Fourier series. Okey, saya dah tunjukkan step by step satu persatu. Okey, dan kat sini markah dia agak besar, lebih kurang sehingga boleh dapat sehingga 10 hingga 15 markah. Okey, kita kalau kita tengok secara keseluruhan ni lah. Okey, anggaran markah dia lebih kurang 10 hingga 15 markah. Jadi maksudnya proses dia adalah kita kena pasti dulu amplitude yang ada ni untuk one cycle, iaitu A dan kosong. Saya ulang balik A dan kosong. Kemudian kita perlu selesaikan complex exponential Fourier formula ni, iaitu kita kena cari nilai CK dan juga C0. Okey, CK dan C0. Jadi kita mulakan dengan C0. Okey, kita gunakan kita gunakan pengamiran. Kita dapat jawapan C0. Okey, dan seterusnya untuk dapatkan CK, okey, kita gunakan kuasa pengamiran. Dan bila dah dapat CK dan juga C0, maka kita perlu senaraikan balik semua sum yang ada daripada K negatif infinity kepada infinity ke dalam formula complex exponential Fourier. Dan kita akan dapat jawapan dalam bentuk macam ni. Okey, maaf tulisan tak berapa nak cantik. Jadi saya harap semua pelajar dapat buat balik. Okey, dapat susun balik dengan cantik-cantik dengan ikut kefahaman anda semua. Okey, dan cuba buat berulang kali untuk soalan yang sama, okey, sehingga anda betul-betul menguasai. Bila anda dah faham dan dah dapat ikut step by step dia, maka barulah anda boleh teruskan dengan soalan yang lain. Jadi untuk contoh ini, itu complex exponential Fourier series pada example 2, okey, saya dah tunjukkan dan dapat selesaikan. Okey, jika ada sebarang permasalahan tak faham, boleh tanya saya, boleh PM saya ataupun tanya kawan-kawan yang lebih faham. Jadi itu saja untuk kali ini, untuk sesi kali ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.